alhamdulillah. Utamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita berjaya mengadakan program sambutan setahun Taufan Al-Aqsa pada tarikh yang bersejarah pada malam ini 6 Oktober 2024. Ia seringkali diingati dan berdendang di dalam telinga-telinga kita. Didendangkan lagu-lagu perjuangan dan semangat-semangat perjuangan yang kita di Malaysia jauh beribu-ribu kilometer. Kita juga dapat merasakan denyut nadi perjuangan rakyat umat Islam di Gaza. Alhamdulillah. Yang mana saya yakin bahawa jikalau tidak kerana halangan sempadan, jikalau tidak kerana tanggungjawab yang lain yang lebih aula untuk kita berada di sini, saya cukup yakin dan percaya anak-anak muda yang berada di hadapan saya ini akan tentu merelakan diri untuk jua menjadi perisai kepada Masjid Al-Aqsa, insya-Allah. Betul atau tidak? Sesungguhnya darah dan nadi kita, tubuh dan jiwa kita adalah untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa, insya-Allah. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, sesungguhnya Al-Quran telah menegaskan kesucian Masjid Al-Aqsa beberapa kali. Di dalam Al-Quran tidak ada kalimah perkataan barakna fiha di dalam Al-Quran kecuali merujuk kepada Masjid Al-Aqsa, yang sering kali kita baca di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna fiha. Barakna haulah. Tidak ada perkataan barakna kecuali Allah Ta'ala merujuk kepada Masjid Al-Aqsa. Di dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, perkataan barakna merujuk kepada Masjid Al-Aqsa. Di dalam surah Al-A'raf ayat 127, wa awrasnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ard wa magharibaha allati barakna fiha, juga merujuk kepada Masjid Al-Aqsa. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 71, wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin, juga merujuk kepada Masjid Al-Aqsa. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 81, wa li Sulaiman ar-riha 'asifah tajri bi amrihi ilal ardil lati barakna fiha, juga merujuk kepada Masjid Al-Aqsa. Di dalam surah Saba ayat 18, wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha, juga merujuk kepada Masjid Al-Aqsa. Ini bermaksud bahawa tidak ada di dalam Al-Quran perkataan barakna kecuali Allah Ta'ala merujuk kepada Masjid Al-Aqsa, menunjukkan bahawa ia benar-benar merupakan lokasi dan masjid serta kiblat pertama umat Islam yang benar-benar diberkati oleh Allah Ta'ala. Ia juga menjadi isyarat kepada kita bahawa seluruh daripada kita tidak terkecuali lelaki atau perempuan, kecil atau besar, siapakah dia, di mana dia juga berada, selagi kiblatnya ialah Kaabah, selagi Tuhannya ialah Allah, selagi nabinya ialah Muhammad, selagi agamanya ialah Islam, perjuangan kita ialah tidak akan terhenti, melainkan wajib untuk kita berusaha membebaskan Masjid Al-Aqsa, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, saya tak bacalah maksud ni. Pengurusi petang lagi kata 20 minit. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, ingin kita nyatakan bahawa isyarat daripada Allah Ta'ala di dalam Al-Quran ini menunjukkan bahawa ia benar-benar merupakan satu tempat yang menjadi lokasi atau tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kesedaran untuk
tentera Israel pernah dikalahkan oleh tentera Mesir dalam peperangan yang dinamakan sebagai Perang 6 Oktober atau Yom Kippur. Ini sejarahnya menunjukkan bahawa tentera Israel bukanlah merupakan tentera yang mustahil untuk dikalahkan. Pada tahun 1969, di dalam peperangan 6 hari, di antara beberapa buah negara Arab menentang Israel pada masa itu, Israel telah mendapat kemenangan, menawan beberapa lokasi-lokasi strategik yang dimiliki oleh negara-negara Arab, Mesir, Syria, Jordan. Tetapi 4 tahun kemudian, Mesir mengatur serangan semula untuk perang dengan Israel. Dibantu oleh pemuda-pemuda daripada gerakan Ikhwan Muslimin. Pada waktu itu, gerakan Ikhwan Muslimin di Mesir mengambil sikap untuk membantu kerajaan Mesir menentang tentera Israel. Berlakulah serangan kali yang kedua. Perang apa yang dinamakan sebagai Perang 6 Oktober yang berlaku di dalam bulan Ramadan, Oktober 1973. Berlaku serangan daripada tentera Mesir kepada kekuatan Israel. Sebuah benteng yang mereka bina daripada pasir, yang mana benteng ini dikatakan tidak akan runtuh sama sekali. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tentera Mesir menggunakan senjata daripada air, senjata meriam, di mana pelurunya dibina dengan kekuatan air. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, benteng ini runtuh pada 6 Oktober dan pada waktu itulah tentera-tentera Israel, kekuatan Israel mula terkejut dengan serangan daripada Mesir. Tuan-tuan sekalian, ini sejarahnya. Sebab tu tarikh hari ini merupakan tarikh yang bersejarah. 6 Oktober 1973, Israel pernah kalah. Dan kita yakin suatu hari nanti juga mereka akan dikalahkan dengan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Percayalah tuan-tuan sekalian, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, la taqumus sa'ah hatta yuqatil al-muslimun al-yahud fayakhtabi al-yahud wara' asy-syajari wal hajar fayaqulu asy-syajar wal hajar ya muslim hadza yahudiyyun. Pada waktu itu orang-orang Yahudi akan berlari menyembunyikan diri. Mereka menyembunyikan diri di sebalik batu. Mereka menyembunyikan diri di sebalik kayu. Lalu mereka menyangka batu dan kayu itu boleh menyelamatkan mereka. Pada waktu itu kata Nabi, batu dan kayu boleh berbicara. Lalu mereka berkata, wahai Muslim, datanglah. Ini Yahudi berada di belakangku. Datang dan bunuhlah ia. Apakah ia merupakan isyarat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa seluruh kekuatan manusia tak kira agama akan menentang kezaliman Yahudi? Atau benar-benar batu dan kayu boleh berbicara? Wallahu a'lam. Tetapi nas daripada hadis menunjukkan bahawa orang Yahudi sudah tidak ada tempat untuk bersembunyi lagi di akhir zaman. Pada waktu itu, kecuali pokok yang namanya ialah pokok gharqad, kerana gharqad itu merupakan pokok Yahudi. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, sebab itu jangan kita bimbang dengan kekuatan orang-orang Yahudi. Yang penting, yang berlaku pada hari ini, kita melihat bagaimana kezaliman Yahudi sudah sampai ke saat yang tidak boleh diterima oleh akal manusia. Tetapi percayalah bahawa kesemuanya sedang menuju kepada janji Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Islam akan tertegak sebelum berlakunya kiamat, insya-Allah. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kerana itu kita di pihak Parti Islam se-Malaysia PAS, di bawah kepimpinan yang berhormat Tuan Guru Presiden kita, berusaha dari masa ke semasa pusing satu dunia dengan tidak adanya kekuatan, dengan tidak adanya dengan kekuatan keuangan kita yang terbatas. Dengan kekuatan terbatas yang kita miliki, kita bukan kerajaan,
Tapi alhamdulillah, Tuan Guru boleh jumpa dengan pemimpin-pemimpin utama di dunia. Pergi ke Iran, jumpa dengan pemimpin-pemimpin gerakan Islam. Kita bukan bermain mata dengan mereka-mereka yang berada di peringkat antarabangsa. Kita bukan orangnya yang bercakap bergegar di atas pentas politik antarabangsa, tiba-tiba menghalalkan Black Rock masuk ke dalam bumi Malaysia. Betul tak tuan-tuan? Tapi nak kau panah lah tu. 5 minit lagi nak habis ni. Tuan-tuan sekalian, kita bukan orangnya yang bercakap dengan dua bahasa. Kita menentang Israel sama ada di pentas antarabangsa dan sehingga ke dalam politik kita di Malaysia. Kita kata tidak kepada orang-orang, kepada kekuatan Yahudi. Setuju? Sebab itu kita menyeru kepada kerajaan supaya bertindak lebih tegas di dalam isu ini. Kita tahu bahawa di peringkat antarabangsa kita menyuarakan sikap kita, menyuarakan penentangan kita, tetapi ia juga perlu untuk dipraktikkan dalam amalan kita berkerajaan di dalam negara kita Malaysia. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, insya-Allah kita melihat di hadapan kita anak-anak muda yang sedang mencorakkan masa depan perjuangan kita. Jika 22 tahun lepas, bulan Mac 2002, telah pun terkorban yang menggantikannya almarhum Dr. Abdul Aziz Rantisi, tak dan beberapa lama juga ditembak oleh helikopter Apache. Kita Dr. Abdul Aziz Rantisi terkorban, seorang Ismail Haniyah terkorban. InsyaAllah 100,000 anak muda akan lahir bangkit membebaskan Masjid Al-Aqsa, insyaAllah. Betul tak tuan-tuan? InsyaAllah akan lahir. Percayalah janji Allah subhanahu wa ta'ala. Pada waktu Nabi dalam keadaan tidak memerintah dunia sekalipun, Nabi boleh menyebut latuftahanal Qastantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu zalikal jaish. Sesungguhnya Konstantinopel ini akan ditawan oleh umat Islam. Tuan-tuan, siapa yang nak percaya kata Nabi pada waktu itu? Siapa nak percaya? Tuan-tuan, pada waktu Nabi menyebut perkataan demikian, Mekah pun masih belum ditawan oleh umat Islam. Orang Islam tak menawan lagi Mekah. Berhala penuh di sekitar Masjid Al-Haram. Tiba-tiba Nabi kata la tuftahannal Qastantiniyah. Konstantinopel akan ditawan oleh umat Islam. Ia bukan berlaku 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun kemudian. Tidak. 800 tahun selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Konstantinopel ditawan oleh umat Islam. Kekuatan yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih membawa tenteranya berlayar, bukan berlayar di atas lautan, berlayar di atas bukit, mengheret bahtera di atas bukit, merentasi rantaian rantai yang diletakkan di atas selat Laut Bosphorus, lalu menawan Konstantinopel dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, ditawan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Maka percayalah tuan-tuan sekalian, Masjid Al-Aqsa sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kembali kepada umat Islam, insya-Allah. Tetapi sama ada ia berlaku pada zaman bila, wallahu a'lam. Mungkin pada zaman kita, atau zaman selepas kita, atau zaman selepas cucu cicit kita. Tetapi apabila ia dibebaskan, bergembiralah, berbanggalah kita bahawa kita menjadi salah seorang daripada mereka yang menyokong perjuangan membebaskan Masjid Al-Aqsa, insya-Allah.